So for this video kita akan belajar pasal self practice 7.1b, which is ni adalah topik graph of motion mathematics form 4. Jom kita tengok soalan nombor 1. So dia cakap dekat sini the distance time graph, and basically kita tengah tengok dekat bawah subtopik distance time punya graph. So dia kata shown from Encik Rejab and his family by car from Kota Kinabalu to Keningau to celebrate pesta keamatan. Jadi dia bagi tahu A, calculate the speed in kilometer per hour of the car for the last 1 hour. Jadi untuk question number 1, A dia kata nak suruh cari speed. So formula speed adalah distance over dengan time. So distance over dengan time, tapi basically speed ni adalah kita nak cari gradient. So formula nak cari gradient adalah y2 tolak y1 per dengan x2 tolak x1, sama je. Jadi apa kita punya, so maksudnya dekat sini ini adalah awak punya titik. So titik 1, titik 2. So dia kata dekat sini last 1 hour. Last 1 hour maksudnya daripada sini pergi ke sini. Nak cari gradient, so kena tahulah titik dekat sini. Titik dekat sini dia adalah 2.5 100. So titik dekat sini dia adalah 1.550. Jadi masukkan nilai ini dalam awak punya formula gradient ni. So awak akan dapat dekat sini 100 tolak 50 perkan dengan 2.5 tolak 1.5, and gradient awak akan dapat dekat sini 50 km per hour. So inilah speed awak. Kayaknya dia bawa kereta tu 50 je. So question A dah siap. Kita tengok soalan B pula. So B dia beritahu describe the motion of Encik Rejab's car for the period of 45 minutes after travelling the first 50 km. First 50 km adalah dekat sini, and after period of 45 minutes. So jadi dia adalah dekat sini. Maksudnya the car is stationary. So kereta tu stationary maksudnya dia duduk diam-diam. Dia duduk diam kat sini, maksudnya dia tak memecut. As the distance does not change. Dia tak berubah daripada mana ke mana. So dia tak berubah daripada sini pergi ke sini. Does not change from dekat sini pergi kat sini, maksudnya dia gap dia adalah 0.25. Jadi dia tak berubah daripada 0.75 to 1.5 hours. Macam mana dapat 0.5? Ni adalah manual lah kira. Ini daripada 0 pergi 0.5 adalah 0.5. So ini ada 2 kotak, so bahagi 2. Jadi setiap satu kotak adalah 0.25. Question B siap. So question C pula. Question C dia ada 2. Calculate the average speed. Lepas tu dia minta describe the motion. Apa formula untuk average speed? Average speed sama dengan total distance bahagi total time. So sepanjang perjalanan ni dia berapa banyak masa yang dia ambil, and berapa jauh distance yang dia pergi. Jadi dekat sini kita punya maksimum adalah dekat sini dan dekat sini. So masukkan dalam kita punya formula
total distance adalah 100. Kita punya total time adalah 2.5 hours. So awak akan dapat dekat sini 40 km per hour. So ini jangan lupa tulis average speed. So number 2 dia kata describe the motion. The motion for the car for the whole journey. Yang ni penting. For the whole journey. So kita kena mention 3 benda ni tau. So first apa yang kita nak kena mention adalah, kecilkan sikit saya punya bullet. Awak kena bagi tahu kereta tu bergerak jauh, berapa jauh, and then average speed dia berapa and berapa lama. So kita boleh tulis the car move for a distance of 100 kilometer with average speed 40 kilometer per hour in berapa lama dia ambil? 2.5 hours. Turun. Okay. So 2.5 hours awak kena tulis dekat sini. hours. Alright, so that's the answer for question number 1. Okay, so jom kita tengok pula soalan number 2. So question tu dia beritahu Encik Rashid dia exercise setiap hari. So dia beritahu distance time graph. So dia bagi tahu jarak dan masa yang Encik Rashid ambil untuk berlari daripada rumah, from his house to playground and back to his house. So maksudnya daripada sini dia pergi playground, lepas tu playground dia patah balik rumah, macam tu. Okay, so question A dia beritahu calculate the difference between speed of Encik Rashid pergi run daripada rumah dia ke playground and speed daripada dia lari daripada playground balik ke rumah dia dalam kilometer per hour. Okay, dia nak dalam per hour. This is another thing yang awak kena alert. Dia nak kilometer per hour. Cek balik graf kita. Graf kita betul tak kilometer per hour? Dekat sini distance kilometer. Alright, so dekat sini times dia dalam minutes. Jadi awak nak tahu dalam jam, awak kena bahagi dengan 60. So here apa yang awak nak kena buat adalah cari awak punya, kita tulis playground pergi house, terbalik pula. So daripada house to playground, and lagi satu playground pergi house. So kita nak cari apa sekarang ni? Kita nak cari speed. So formula speed apa? Speed sama dengan distance bahagi time. Ataupun kita boleh fahamkan juga dengan dia adalah gradient. Dia adalah kita punya kecerunan. So kita kena tahu, first cari untuk yang kuning dulu, house to playground. So house to playground maksudnya kita nak cari yang kuning. So kita buat dulu highlight. Nak cari daripada house pergi ke playground.
So kita kena tahu titik kat sini adalah kosong. So dekat sini titik kita adalah 20 dan 2. Okay. So here your answer should be distance y2 tolak y1. Maksudnya awak akan dapat 2 tolak kosong bahagi dengan 20 tolak kosong. And then ada satu lagi benda penting kat sini awak kena buat. Tukar siap-siap bagi dia jadi dalam bentuk hour. So bahagikan dengan 60. Jadi dekat sini awak akan dapat, jawapan dia bila awak tekan kalkulator 2 bahagi 20, awak akan dapat 1/10 and then bahagi 6. Your answer should be 6 km/h. Yang ni untuk house to playground. So jom pula kita cari daripada playground pergi ke house. So playground pergi ke house, warna biru. So point kita adalah daripada sini pergi sini. So sini ialah 50 kosong. Buat benda yang sama, awak akan dapat kat sini 2 tolak kosong perkan dengan 20 tolak 50. And jangan lupa kita nak tukar terus kepada hour. So kita kena bahagi dengan 60. Sorry, sini 60. And your answer here should be 4 km/h. And back to the question, dia bagi tahu dia nak different between dia lari daripada rumah pergi playground and daripada playground balik ke rumah. Maksudnya difference sama dengan 6 tolak 4, which is 2 km/h. So that's for question A. Jom kita tengok question B pula. So question B dia nak apa kat sini? Dia bagi tahu calculate average speed for the whole run. So average speed formula kita apa? Average speed sama dengan total distance bahagi total time. Jadi kita punya total distance adalah dia lari pergi ke padang 2 km, patah balik ke rumah pun 2 km. So jawapan dekat sini 2 tambah 2. So total time adalah 50 minutes. So 50 minutes kita nak tukarkan dia bagi jadi km/h. So 50 minit bahagi 60. Minit tu kena tukar terus bagi jadi hour. Sebab senang nanti dapat jawapan terus dalam bentuk hour. So awak akan dapat dekat sini your answer should be 4.8 km/h. Okay, soalan B siap. So soalan C dia beritahu describe and check rush shape motion for the period of 50 minutes. Maksudnya daripada awal tu, which is dia akan relate dengan soalan B macam yang kita buat yang A tadi kan, yang soalan C tadi tu. So kena mention 3 benda. Dia lari berapa jauh, so masa dia ambil berapa, and average speed dia berlari tu berapa. Your answer here should be Encik Rashid runs for a distance of 4 km with an average speed 4.8 km/h in berapa minit dia lari? 50 minit. And kalau awak nak tukar tulis dalam hours, so tukarlah bagi 60, so awak akan dapat 5/6 hours macam tu. So we have completed soalan 1 dan 2. Jom kita tengok soalan 3. Okay,
So soalan 3 kat sini. Okay, soalan 3 dia bagi tahu the distance time graph shown point Rosita journey by car for a period of 1/4 jam. So PQ adalah Puan Rosita punya perjalanan daripada tempat kerja pergi ke market, to a market, and RS represent daripada perjalanan tu dia balik pergi ke rumah dia. So question A, calculate the value of T if the speed of the car for Puan Rosita daripada tempat kerja pergi ke market is 50 km per hour. Apa yang awak nak kena buat dekat sini adalah, first things first, collect dulu apa information yang awak ada. Jadi dia kata kat sini, dia just bagi info yang speed tu, dia punya speed adalah 50. Jadi apa kita boleh buat dekat sini adalah question A. So dia bagi speed sama dengan 50 km per hour. And kita tahu sebelum ni kan kita nak cari speed adalah formula gradient. So formula gradient, tapi kita kena tengok dia daripada mana pergi ke mana. So here apa yang awak kena buat adalah, dia daripada PQ ni, jarak dia daripada rumah, dari tempat kerja pergi ke market, PQ. Okay, so here point awak adalah 0, 10, and then dekat sini adalah T, Y dia adalah 30. So masukkan dalam kita punya formula gradient, which is 30 tolak 10 bahagi T tolak 0 sama dengan 50. Jadi kat sini awak dapat 20 per T sama dengan 50, and T sama dengan 2/5. So 2/5 tu in terms of apa? Hours. 2/5 hours. Jadi dekat sini dalam bentuk ni dia bagi dalam bentuk masa 24 jam kan. So 2/5 jam bersamaan dengan berapa? So 2/5 jam sama dengan 24. So 24 minit lah. Jadi dekat sini apa yang awak nak? Kalau nilai T sendiri yang betul dekat sini adalah, so 2/5 tu awak darabkan dulu dengan 60 untuk tahu dia berapa minit. So awak akan dapat 24 minutes. And T sama dengan 1400 tambah 24. So T sama dengan 1424. So sebab dia kat sini 24 hour system kan. Okay, so that's answer for question A. So question B pula. Question B dia beritahu kat sini, describe the motion of the car represented by the straight line QR. So straight line QR, kalau kita nak buat yang ini, kita boleh tulis sebelum ni kita buat average speed kan. So dekat sini kita boleh tulis dia dalam masa berapa lama dia stationary kat sini. So the car number 1, the car stationary, dia duduk diam-diam for berapa lama? For macam mana kita nak tahu dia duduk berapa lama? Daripada 15.30 ni sampailah 14.24. So 15.30 tolak dalam sistem 24 hours dekat sini. So awak akan dapat 1 jam 6 minutes, which is 66 minutes. So dia stationary for 66 minutes. Itu adalah kita punya motion. And then next, dia tak ada average speed dia, tak adalah kat situ. So number 2 pula. So number 2 dia beritahu the straight line RS. So RS dekat sini and sini. And kita boleh cari average speed dulu dekat sini. Formula untuk average speed adalah total distance
bahagi total time. Jadi distance jangan pergi ambil penuh, awak kena ambil penuh lah total distance awak, which is dekat sini, tapi dia untuk line RS. So maksudnya daripada jarak sini pergi ke sini berapa, which is 30 lah. So total distance adalah 30, and kita punya total time daripada 16 suku 16.15 kena tolakkan dengan 15.30, and awak akan dapat dekat sini 40 km per hour. So here, yang ini awak kena convertkan dalam bentuk berapa jam awak. So then 30 bahagi dengan awak punya nilai, and lastly awak akan dapat this answer. Jadi kita nak describe motion dia, kena bagi tahu 3 benda. So kalau kita nak describe motion, 1 bagi tahu average speed, 2 kena bagi tahu time, 3 kena bagi tahu dia punya distance. So kita punya ayat adalah car move with average speed 40 km per hour for a distance 30 km in 45 minutes. 45 minutes ni awak dapat daripada sini jangan terkejut. Okay, so that's for question number 3. Let's move to question number 4. So jom continue untuk buat soalan number 4 pula. So number 4 dekat sini dia beritahu Encik Yusri bekerja dekat law firm, and setiap hari Encik Yusri hantar anak dia pergi sekolah menggunakan kereta. So OA ni adalah perjalanan daripada rumah pergi ke sekolah. So yang ini. And then AB adalah perjalanan daripada sekolah pergi ke tempat kerja Encik Yusri. Jadi kita punya soalan A. So our question A, dia kata calculate the value of T if the rate of change in distance of the car from the school to his workplace is 48 km. So rate of change maksudnya perbezaan jarak, rate of change in distance, perbezaan jarak kereta tu daripada sekolah pergi ke ni adalah 48 km per hour. Jadi maksud di sebalik ayat ni adalah kita tahu yang this is actually kita punya speed. So this is kita punya speed. So here is speed, kita tahu yang dia sama dengan 48 km per hour. So 48 km per hour dari mana ke mana? Dari school to workplace. School to workplace tu perjalanan yang mana? Perjalanan yang AB, yang ini. And kita pun tahu juga formula speed adalah formula gradient. So kena tahu dua titik ni je. Tahu dua titik ni, here adalah 10 dan sini adalah 4, so 12. So here adalah T 36. Okay, setiap satu kotak kecil tu ini adalah 4. So tambah 4 lah. And masukkan kita punya formula, kita punya nilai dalam kita punya formula, which is 36 tolak 12 per T tolak 10 sama dengan 48 km per hour. And here awak akan dapat dekat sini bawahkan masa. So it is basically, kita boleh summarizekan dia dalam penulisan macam ni lah. 36 minus 12 is 24 over T minus 10. So here is actually 40
48 per hour adalah per jam kan, so setiap jam, which is 60 minit lah. So boleh darab silang dekat sini, awak akan dapat 24 darab 60 sama dengan 48 darab dengan T tolak 10. Jadi dekat sini awak akan dapat 48 T sama dengan 1920, which is kena selesaikan dululah. So awak selesaikan this part, and then 48 darab dengan 10 ni kembangkan and pindah, awak akan dapat yang macam ni. And then nilai akhir awak T akan sama dengan 40. And 40 ni kita dapat dalam bentuk hours ke dalam bentuk minutes, which is actually kita dapat dalam bentuk minutes sebab kita dah bahagi 60. So question A kita boleh directly tulis dekat sini T adalah 40 minutes. Jom tengok soalan B pula. So soalan B dia beritahu kat sini, describe the motion of the car for the whole journey daripada rumah pergi ke tempat kerja. So daripada sini bila kita nampak graf dia ada naik-naik, so kita kena cari kita punya average speed. So average speed sama dengan total distance bahagi total time. So total distance kita adalah 36 kilometer. And then dia bagi tahu kat sini masa adalah 40 minutes. But kita nak describe dalam kilometer per hour sebab kita nak bagi sama, standardizekan everything. So kita kena bahagi 40 ni dengan 60. Yang ni je yang lain sikit. So here when awak kira, your final answer should be 54 km per hour. Jadi kita punya motion adalah, kita nak describe motion tu, kita kena beritahu 3 benda: average speed, time dengan distance. So the car move with an average speed of 54 km per hour for a distance berapa jarak dia? 36 km in berapa minit? In 40 minutes. Ataupun nak tukar kepada hour pun boleh, tak ada masalah. So yeah, that's the type of question yang dia akan involve dalam distance time graph punya soalan. So right, that's it. Jom kita continue dengan self practice 7.1c dalam next video.